Alright, alright. Assalamualaikum. Uh, Selamat tengah hari, kan? Salam sejahtera kepada adik-adik dan juga remaja-remaja di luar sana. Okey, hari ni Abang Lan nak ajak kita sembang santai, kan, bersama tentang apakah peranan remaja semasa PKPB ni, kan. Yang pertama kali Abang Lan nak tanya, okey ke remaja-remaja kat sana, yang di luar sana tengah dah buat apa tu, kan. Abang Lan duduk dekat orang rumah ni, bising lah sikit duduk kat luar ni, kan. Jadi yang mana belum masuk, kita sembang-sembang, kan. Boleh kita sharing-sharing apa aktiviti adik-adik, kan. Apa peranan adik-adik semasa PKPB ni. Okey, yang kita tahu, kita sekarang ni boleh dikatakan gelombang ketiga pandemik COVID-19 ni, kan. Jadi hampir seluruh Malaysia, kan, tolak 3 negeri sahaja yang kena PKPB, termasuklah di Kedah. Okey, jadi apakah peranan adik-adik, kan, para remaja di luar sana dalam kita menjayakan untuk memutuskan, kan, orang kata apa, rantaian COVID-19 ni. Okey, jadi apa yang penting kita kena tahu sebagai remaja, kita dah kena faham tentang budaya baharu, norma baharu yang diwawarkan oleh kerajaan, kan. Sebab boleh katakan daripada bulan 3 sehingga sekarang ni dah bulan 10, bulan 11, dah banyak bulan lah kita orang kata menghadapi COVID-19 ni, dan kita mengikut norma baharu. Okey, jadi kita tengok peranan remaja ataupun golongan belia ni amatlah besar, kan, bagi membendung COVID-19 ni. Okey, jadi kita tengok ada juga pelajar-pelajar perubatan yang dari luar negara, kan, untuk menjadi sukarelawan, kan, menyertai pasukan bantuan kesihatan dan perubatan semasa COVID-19 ni. Itu adalah satu contoh yang perlu kita ikuti lah, yang perlu kita contohi, kan. Jadi mereka menggunakan pengalaman dalam bidang perubatan mereka untuk menjadi sukarelawan dalam membendung COVID-19 ni. Jadi itu sebagai satu langkah yang bagi pendapat Abang Lan yang wajar kita contohi. Okey. Kemudian ada hari ini Abang Lan baca dalam utusan Sinar Harian, kan. Okey, yang mengatakan pelibatan golongan belia ataupun remaja dalam kerja sukarelawan yang bernaung di bawah badan bukan kerajaan, iaitu NGO, sungguh banyak, sungguh ramai. Jadi betul-betul terharu dengan sikap golongan remaja yang macam ni. Memang patut, wajar dicontohi oleh remaja-remaja di luar sana lah, kan. Kemudian apa yang kita tahu, golongan remaja ni merupakan tulang belakang kepada negara kita, kan. Sebab remaja ni orang kata apa, boleh menjadi pemimpin di kalangan masyarakat suatu hari nanti. Okey, jadi ada juga peranan remaja yang kita patut contohi, menggunakan media sosial, orang kata apa, dengan positif, menggunakan media sosial
dengan positif. Mana ada yang mengajar macam mana nak melakukan aktiviti ataupun workout di dalam Facebook dan sebagainya kan. Itu adalah satu contoh ataupun aktiviti yang sihat di kalangan remaja. Okey, jadi kalau ikutkan sebab kita tengok kalau mengikutkan kajian indeks belia Malaysia kan, pada 2017 kan, kecenderungan belia ataupun remaja dalam penggunaan internet ni amat tinggi. Okey, jadi mereka menghabiskan masa 7 hingga 8 jam kan sehari di dalam internet ataupun media sosial. Jadi dengan orang kata penglibatan remaja dalam aktiviti yang bermanfaat macam ni kan, patut dicontohi oleh remaja-remaja lain. Okey, sebab mengikutkan kajian sebanyak 88% golongan remaja yang menggunakan internet. Okey, jadi bila kita mengharungi PKPB ni kan, kita kena faham remaja-remaja ni kita perlulah kekal aktif. Okey, jadi ada yang antaranya melakukan workout di dalam rumah kan, bila kita tak boleh keluar. Jadi apa aktiviti yang kita boleh buat bila kita tak boleh berkeluar ataupun bersosial di luar? Okey, jadi orang kata apa yang perlu kita jaga iaitu emosi kita. Okey, bagaimana ataupun tingkah laku kita. Okey, dalam jaringan sosial ataupun orang kata batasan lah kan, untuk kita menggunakan media sosial. Okey, kemudian bila kita lihat sekarang ni, bila dah masuk ke gelombang yang ketiga pandemik COVID-19 kan, saya lihat pengurangan golongan belia okey dalam kesalahan kesalahan yang melanggar undang-undang seperti keluar dan sebagainya, tidak memakai mask, dah berkurangan. Okey, dah berkurangan. Ini patut dicontohi. Okey, orang kata nilai diri dan tanggungjawab kita patut kita contohi, sebab mengikutkan kajian golongan belia berkurangan. Kalau ikutkan daripada MKN, kurang dah golongan remaja yang kena saman, tak memakai mask, tidak mengikut SOP. Jadi di situ kita nampak bahawa para remaja ni sudah mula mengetahui ataupun mengikuti norma baru. Dan nilai diri itu penting untuk kita jaga dan juga kita orang kata disiplin diri kita tu. Okey, alright. Jadi pada golongan remaja, apa yang Abang nak sembang di sini iaitu melakukan sesuatu perkara yang bermanfaat di rumah kan. Jadi kalau ada remaja-remaja lain yang nak share apa aktiviti adik-adik di rumah, boleh share kan. Ada yang mula dah memasak dan sebagainya bagi remaja-remaja perempuan kan, buat kek. Itu adalah satu orang kata aktiviti yang positif, di mana aktiviti itu boleh menjana pendapatan pula. Okey, kemudian dari segi nilai diri kita, masa PKPB ni gunakanlah waktu terluang ni dengan kita mendalami ilmu agama dan sebagainya kan, dengan sebanyak mungkin kita sebelum ni kita sibuk kan, sibuk dengan hal-hal kita, dengan kerja-kerja kita, dengan study kita. Jadi bila banyaknya masa terluang ni, kita boleh mendalami ilmu agama. Jadi orang kata banyak aktiviti yang bermanfaat kan. Okey.
Jadi ada tak yang adik-adik nak share dengan Balan apa aktiviti-aktiviti di kalangan adik-adik, ataupun apakah peranan remaja yang adik-adik boleh cerita dekat Abang Azlan, okey, semasa PKPB ni. Okay? Kita sharing is caring. Okey. Okey. Ada tak remaja-remaja yang nak share? Okey. Lagi satu pendapat Balan, peranan remaja ni, kalau kita membuat sesuatu aktiviti-aktiviti yang berfaedah, okey, yang bermanfaat, jadi akan diikuti oleh golongan-golongan di bawahnya, kan? Itu yang penting bila kita menjadi role model kepada lapis-lapis bawah ni, orang kata role model kepada adik-adik kita. Itu yang penting. Okey. Jadi banyak aktiviti yang berfaedah. Okey. Kemudian peranan remaja lagi semasa PKPB ni, orang kata apa, macam tadi, menggunakan media sosial sebagai platform untuk kita menunjukkan yang remaja ni, golongan remaja ni amat penting di dalam masyarakat untuk menangani pandemik COVID-19 ni. Alright, okey Abang Daus. Terima kasih. Negeri Sembilan okey ke? Seremban macam mana? Okey, ni Abang Daus Doci kita. Okey, Abang Fidaus kita, Daus kita. Salah seorang penyelaras teen educator ataupun penyelaras cafe teen di Negeri Sembilan, Seremban. Okey. Ada lagi tak yang nak share apakah peranan remaja di dalam masyarakat, ataupun bagaimana, apakah peranan remaja mengharungi pandemik COVID-19 ni? Boleh share, boleh sementara masih ada lagi banyak masa, kan? Boleh share bersama Balan. Okey, ada juga remaja yang membuat, kita juga tahu, okey, kita juga tahu golongan belia yang hilang pekerjaan, kan? Bila semasa pandemik COVID-19 ni banyak peluang pekerjaan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang terpaksa memberhentikan pekerjaannya, kan? Okay, remaja-remaja yang mana yang bekerja umur dah 18, 19, yang lepas sekolah dah bekerja tapi terpaksa diberhentikan kerja sebab pandemik COVID-19 ni, kan? Inilah satu, orang kata, cabaran ataupun dugaan bagi kita, kan? Bukan kata di Malaysia, seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Jadi emosi adik-adik kena kuat, okay? Mental kena kuat. Bagaimana kita nak jadi remaja, kan, yang sihat, yang orang kata boleh memberi role model ataupun positif untuk lapisan-lapisan di bawah kita. Alright, Seremban zon merah. Okey. Jadi okey, orang kata kita sama-sama berdoa, kan, supaya orang kata COVID-19 ni supaya cepat berlalu pergilah, kan. Okay, kami di sini pun
masih ada lagi kes-kes di Kedah pun, masih ada lagi kes-kes COVID-19 yang masih positif. Okey. Harap bertabahlah abang dos kita di Seremban. Rakan-rakan kita di Seremban harap bertabah. Zon merah kan. Jadi duduklah di rumah, jangan keluar kan. Ikut SOP kan, pakai mask. Okey. Saya tak boleh pakai sebab dia cakap lagi dia penat. Okey. Pakai mask. Pakai mask, ikut SOP, menjaga jarak. Jadi kita ikut seruan kerajaan, kita jaga kita, okey. Apa lagi yang nak share? Yang nak share, adik-adik ada yang nak share ataupun para remaja yang nak share dengan Abang Lan kan, apakah peranan ataupun aktiviti yang adik-adik buat sepanjang PKPB ni kan. Sudah kita boleh dikatakan kita sudah seminggu berlalu. Kita masih ada lagi lebih kurang 3 minggu untuk habiskan PKPB ni. Bateri pun dah bagi warning dah. Adakah adik-adik yang nak share dengan Abang Lan apakah aktiviti-aktiviti, tak kisah di Kedah ke, di seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak dan sebagainya, di mana saja adik-adik berada. Ada yang nak share dengan Abang Lan kan. Ya, WFH minggu ni ya. Saya WFH. Saya work from home. Ni pun saya duduk dekat rumah lah ni. Cuma saya duduk di luar. Okey. Di luar rumah tapi berseorangan. Ada anak-anak duduk dalam rumah. Okey. Jadi jaga diri, jaga jarak kan, ikut SOP apa yang kerajaan war-warkan, apa yang kerajaan nak kita ikut. Okey. Sebab semua tu untuk kebaikan bersama. Sebab saya tengok ada yang keluar dari media sosial yang dengan gelang pinknya, itu semua satu perbuatan yang tidak baik lah kan. Jadi mengundang orang kata mengundang masalah untuk kita semua. Okey. Sebab itu pelakuan yang boleh dikatakan pelakuan yang pentingkan diri sendiri. Okey. Ada juga remaja yang boleh jadi contoh, yang berniaga online daripada rumah. Itu yang saya lihat salah satu aktiviti yang baik, yang bagus, yang boleh memberi manfaat, yang boleh menambah ekonomi keluarga sendiri kan. Buat kek, dan juga buat kek, banyak permintaan. Oleh beliau kan, banyak permintaan, dan saya tengok banyak remaja yang buat orang kata online lah, berniaga online daripada rumah. Itulah satu aktiviti yang baik lah kan. Jadi orang kata dengan pematuhan golongan beliau ni yang tidak melanggar arahan PKPB dapat membuktikan kan nilai patriotism dan memupuk nilai disiplin serta semangat sayangkan negara. Itu yang kita nampak sekarang ni. Sebab rata-rata tempat memang nampak remaja
remaja memang orang kata disiplin yang tinggi. Okey. Jadi itu yang saya kata wajar, patut dicontohi lah. Okey. Ada lagi kah remaja-remaja yang nak share bersama saya? Apakah peranan remaja? Okey. Tak ada, lupa. Okey. Okay, Abang EJ Rudis is watching. Okay. Yang mana from home, yang mana bekerja, teruskan bekerja. Pada adik-adik yang masih study, okay, yang mengikuti kelas online, selamat belajar. Okay. Kepada frontliner yang menjaga keselamatan negara, okay, kita sangat-sangat berterima kasih kepada mereka, kan, kepada frontliner di hospital, kan, yang orang kata bekerja siang dan malam, kan, demi menjaga pesakit-pesakit COVID. Okay, terima kasih diucapkan. Jadi sampai di sini saja live amalan. Kalau ada apa-apa boleh sharing, boleh komen di bawah ni, kan, apa saja peranan adik-adik, apa saja peranan macam tadi apa yang Abang cakap, aktiviti gunakan masa terluang, kan. Kalau di dalam masyarakat ni kita lakukan aktiviti di media sosial yang berfaedah seperti workout dan sebagainya, supaya boleh diikuti oleh remaja-remaja lain. Okey. Jadi sampai di sini saja live amalan untuk hari ini. Kita jumpa lagi lusa pada waktu yang sama. Esok lusa hari Rabu, esok Selasa, hari Rabu Abalan akan live lagi pada waktu yang sama. Kita jumpa lagi dengan topik yang berbeza, kan, mungkin dengan orang kata cara yang berbeza lagi. Okey, yang lebih santai. Okey, jadi kita jumpa lagi minggu depan. Ada call masuk. Okey, kita jumpa lagi hari Rabu ni pada waktu yang sama, hari pukul 2 petang. Okey, Abang akan live lagi bersama adik-adik dengan topik yang berbeza. Topik apa? Okey, nantikan. Tak boleh bagi tahu lagi. Okey. Jadi sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting jaga diri, jaga SOP, kita jaga kita. Okey. Bye.